الله الله يا الله 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 يا الله. Dengan mana-mana kelakuannya, seperti memiliki ilmu atau kagum ia dengan ibadatnya. Ni. Ustaz, nota tu lari-lari sikit Ustaz. Apa yang lagi? Lama. Merasa kagum sendiri atau kagum ia dengan mana-mana. Oh, kenapa dia lari? Cut. Paste. Seperti memiliki ilmu atau kagum dia dengan ibadatnya. Dia rasa dia macam dia ni orang kata macam syok sendiri lah. Dia rasa dia hebat, dia rasa dia bagus pada ibadat dia. Ni berhati-hati ni. Mengakibatkan apa? Dia tidak bimbang akan silang kekuatan atau keupayaan beribadah dan tiada sedar ia semua itu adalah daripada pemberian Allah. Ini mana wujud? Lagi. Dia merasa kagum pada dirinya kerana merasakan dirinya mempunyai kelebihan tertentu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ni nama dia ni apa ni nama dia wujud. Ni. Ini maksud apa ni? Dia nak tunjuk apa ni? Perasaan dia, hati dia. Perasaan dia. Dekat mana tempat kagum ni? Hati dia. Hati. Kagum ni tempat dia kat hati. Rasa.
Terbalik hati Ni nama dia rasa. Nampak tak? Kat sini kaitan dia. Tu kaitan dia. Ah. Ni bahaya setan dia main-main dalam hati. Nafsu dia main-main dalam hati. Dia bisik-bisik, dia kata kau ni hebat. Dengan orang lain kau ni bagus. Dia rasa dalam hati kan. Dia shock diri dalam hati. Tengok nota ni lagi. Jika dia melihat semua itu adalah nikmat kurnia Allah yang diberikan padanya, dengan ilmu, amal dan lainnya, serta ia bimbang akan kehilangannya, serta merasa suka dengan nikmat ini kerana ia datang dari Allah, maka tiadalah ia dinamakan ujub atau ta'ajub. Jadi untuk dia tidak merasa ta'ajub, untuk dia tidak merasa ta'ajub, untuk dia tidak merasa ujub dengan amal dia sendiri, apa dia kena buat ni? Lihat semua amal yang ibadah yang dibuat ni, dia kena lihat apa? Dia kena lihat semua ibadah yang dibuat ni, semuanya itu adalah kurnia daripada Tuhan. Dan bimbang dengan kehilangannya. Bimbang, Allah tak bagi dia taat lagi. 3, rasa suka dengan nikmat. 3 benda dia kena buat. Dan 4 ni apa benda? Dia memahami. Dia memahami semua itu adalah kurnia Allah. 3 lah. Lihat semua nikmat kurnia Allah, dia rasa bimbang nanti kalau Allah tak bagi dia buat lagi kebaikan. Nombor 3, dia rasa suka dan syukur. Suka ni mestilah diselaraskan dengan syukur kerana Allah beri dia kekuatan untuk buat nikmat ini. Sekejap kita betulkan spelling. Okey. Apa yang dia kena tahu pada sifat ujub? Tanbih.
Tambih. Peringatan. Peringatan. Yang important ke ni? Lama kata apa? Ujub menghilangkan segala pahala amalan. Ini yang buatan ni. Please take note. Ujub menghilangkan pahala amalan. Penat beramal. Penat beramal. Dihilangkan pahala amalan kita. Maknanya buku rekod kita kosong. Buku rekod kita kosong tau. Payang malam, lepas tu rasa heran. Hebat aku ni bangun malam. Semai sunat duha. Rasa hebat aku ni semai sunat duha. Semai witir, hebat aku ni semai witir. Belajar agama, 6 kelas online, 6 dia dapat duduk. Hebat aku ni, 6 kelas aku dapat. Dia jaga-jaga ni. Rasa dia hebat ni yang dia mulakan wujud. Kenapa dia rasa dia hebat? Dia rasa dia yang buat. Sedangkan dia tak nampak, dia tak rasa. Allah yang bagi dia buat. Dia tu pilih nak buat. Kalau Allah tak bagi, tak buat. Ya, berapa ramai yang nak masuk ni tak masuk. Ada 116 je. Ada masa 180. Ada masa 200 lebih. Ada yang nak masuk, tak nak masuk. Dr. Amelia nak tanya ke? Assalamualaikum Ustaz. Ya, dah. Yang mana orang tu kan dia tidak bimbang tu, dia tidak bimbang akan hilang kekuatan, keupayaan beribadah dan tidak sedar kot ya Ustaz. Ya. Dia tidak bimbang. Okey, kejap betul. Betul lah. Dan ini patutnya. Dan lupa. Senang itulah. Terima kasih. Dan lupa, ia gini. Okey. Ini melihat. Melihat dengan apa ni? Jika dia melihat dengan apa? Hati Ustaz. Hati. Panggur awak melihat dengan hati. Ya Ustaz. Ini yang mula dekat Minang ni. Orang Kuala Lumpur je kat Minang tak kena Okey lah Ustaz. Boleh Okey lah. Ustaz. Boleh lah. Boleh jadi orang awak lah Boleh. Dengan mata hati. Din pula. Kalau cakap hati Din Canai, apa maksud hati Din Canai? Hati bergelumang Ustaz, macam bergelora Ustaz macam tu. Dia bercampur-campur. Canai. Hati Din Canai. Dan nanti jua tu yang dia tanya tu. Itu dia Ustaz. Itu dia. Saya pergi Bukit Tinggi kan. Bukit Tinggi tanya dengan pensyarah yang bawa tu, pensyarah MC yang bawa tu. Dengar budak tu nyanyi dekat depan rumah Minang tu. Hati dan Canai dia nanti jua. Tanya dengan dia, Canai apa? Tanya dengan apa tu. Ustaz Canai apa? Nantilah saya tanya pakcik-pakcik sini. Lepas tu dia tak dapat jumpa pakcik-pakcik nak tanya. Lepas tu teringat tu jawapan dia tak dapat tu. Hati dan Canai. Canai ni maknanya bergelora lah Ya Ustaz. Belajar bahasa Minang. Okey. Sikit lah. Jika dia melihat dengan mata hati. Kalau mata hati dia tidak melihat dengan baik, maknanya dia tak nampak. Dia nampak yang amalan ini adalah nikmat kurnia pada Allah. Sebab tu kita diajar
bila Bilal kata hayal solah, bila Bilal kata hayal falah, kita diajar oleh Rasulullah ajar untuk engkau menjawablah akan qamat. Engkau menjawablah akan azan. Jawablah, marilah menuju kejayaan, marilah menunaikan solat. Maka katalah oleh kita dengan hati yang benar-benar tahu yang Allah izinkan ni, kita buat yang Allah izinkan. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Atau jawab kurang-kurangnya la haula wala quwata illa billah. Walaupun kita dah duduk di saf pertama. Kita masuk masjid, masuk surau, kita dah duduk di saf pertama. Dan Bilal tu dah bangun, dia kata hayal solah, hayal falah, kita sebelah Bilal. Kalau ikut logik akal, kita memang nak semayang. Tetapi adab dan peraturan yang diajar oleh Rasulullah, walaupun kau duduk dalam dasar pertama, dalam surau, dalam masjid, bila diserukan azan qamat itu berkumandang, hayal solah, hayal falah, maka katakanlah, ucapkanlah, dan rasulah dengan hati, tak ada daya upaya, melainkan dengan kekuatan yang Allah berikan pada aku. Supaya apa? Supaya tertutuplah rasa ujub. Takut nanti rasa ujub, oh aku sah pertama ni, aku ni orang baik ni, aku ni orang soleh kampung ni. Orang lain lambat datang masjid, aku datang cepat, hebat aku ni, habis. Zoom, delete. Everything will be deleted accordingly. Fam, hilang. Tak takut ke? Dipadam amal itu dengan satu perasaan, satu pemadam. Pemadam tu bernama takjub atau ujub. Takjub ni heran. Takjub ni terpegun. Takjub ni terpegun. Tengok satu benda. Oh, takjubnya aku, hebatnya. Tu takjub. Lepas tu hati-hati kalau kita beramal, kita tak tahu takjub ni memadamkan amal, menghilangkan segala pahala, bimbang kita terjun dalam pemadam takjub. Tanya? Angkat tangan. Siapa tanya? Ustaz, dia sama kategori dengan riak, bongkak, sombong Ustaz? Bukan. Jadi beza. I'm coming to that. Sekejap lagi. After this, I'm coming to that. What is the difference between takjub and takabur? Okay, sir. Lama tak ada orang putih balik. I'm coming to that. Okay. Lagi, siapa tanya tadi? Nampak ada orang angkat tangan? Siapa tanya angkat tangan? Tak ada kan? Okay. Tadi kita sambunglah. Okay. Ini soalan paling tanya tadi. Apakah bezanya? Buatlah nota sikit. Buat nota sikit. Ini faham kan? Apa beza antara takabur dan ujub? Tuan Malim, this is the question. Okay. Yes, sir. Okay. Ini, tengok ni. Ujub ni, apa relationship between ujub dengan takbur? Kita kata gini. Ujub adalah penyebab kepada sombong. Atau in another word, we can say it, kita boleh cakap apa? Ujub melahirkan apa? Riak. Sombong. Sombong ni apa? Tadilah takabur tadi. Takabur ni lahir daripada perut ujub. Kalau kita jaga jangan ujub, kita takkan datang rasa sombong. Kalau kita jaga jangan ujub, kita takkan ada rasa sombong. Kenapa? Sombong ni ulama' tulis dalam kitab-kitab tasawuf, dia lahir daripada satu perut ni bernama ujub. Jangan ada ujub. Ujub tadi lah, takjub tadi.
Okey. Apa beza lagi? Ni. Tengok sini. Okey. Takabur melibatkan orang lain. Melibatkan orang lain. Yakni ia merasakan orang lain dianggap kecil atau kurang daripadanya. Sama ada dari segi ilmu, kedudukan, harta, keturunan atau sebagainya. Okey. Tetapi wujud hanyalah melibatkan diri sendiri. Wujud ni kalau kita kata bahasa sekarang orang kata syok sendiri lah. Itulah sana kau. Faham tak? Wujud ni kita kata macam syok sendiri lah. Dia perasan dia bagus. Gitulah. Dia rasa tapi dia tak cakap dengan orang. Dia rasa dia bagus. Dia rasa dia bagus untuk orang. Sombong ni dia tunjuk dengan orang. Dia cakap dengan orang. Dia ada comparison. Dia kata dia ni, walaupun dia seorang ni, dia rasa seorang je. Tapi dia ada make a comparison. Dia ada comparison. Tahu, sombong ni juga ada comparison. Alah dia ni apa je. Tu cakap orang sombong. Aku je yang boleh buat, orang tak boleh buat. Tu cakap orang sombong. Kenapa? Apa dia? Dia compare himself with others. Dia cakap dengan orang lain. Kenapa nombor 4 slide ni? Dia cakap dengan orang lain. Aku ni bagus daripada dia. Ada comparison. Kalau aku tak buat, habis ni. Maknanya ada orang lain yang tak boleh buat. Seperti mana dia buat. Itu nama dia sombong. Tapi yang wujud ni dia tak cakap dengan orang lain. Dia tengok diri dia, bagus aku ni. Tapi kalau dia kata, bagus aku ni, orang lain tak boleh buat, itu takbur. Itu sombong. Dia ada comparison dengan orang lain. Okey Abang Lim, boleh faham? Faham Ustaz. Alright. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Okey. Cacik nota ni. Ni benda-benda sini dia tauhid. Hati bertauhid. Tapi watak-watak ni jangan ada wujud, jangan ada apa ni semua ni. Dia adalah pada watak ilmu tasawuf. Jadi kita seolah-olah kita cover dua fardu ain lah bila kita belajar cabang iman. Kita cover dua fardu ain. Okey. Jadi kita faham lah apa dia wujud, apa dia ni. Okey, sikit nota lagi. Dah beres dah? Dah Ustaz. Dah Ustaz. Okey. Panduan Imam Syafi'i kat sini. Inilah.
menghilangkan wujud. Ni ada satu panduan daripada ulama yang hebat ni. Nanti kita ambil lah apa panduan dia. Panduan Syafi'i untuk menghilangkan wujud. Nanti. Bukan. Saya. Patutnya dia punya kaedah ni macam ni. Patutnya kat sini dulu lah. Sebab wujud. Sebab jadi wujud. Apa bukti jadi wujud ni? Patutnya sini dulu lah. Perlu kita tahu punca penyakit. Ni nama dia. Punca penyakit. Apa punca dia? Satu je yang jelas yang kita dalam kitab. Punca wujud adalah kejahilan. Tidak tahu. Ubat penyakit wujud. Betul ada ubat pula. Kalau punca dia jahil, ubat dia apa? Belajar. Ilmu. Ilmu apa nak tahu? Ni kita nak cakap ni. Ilmu. Kalau punca ilmu. Apa ilmu yang dia kena ketahui? Sini. Okay. Tauhid. Hendaklah ia mengetahui segala ibadah dan kebaikan yang dilakukan adalah kurnia Allah. Okay. Dan Allah jualah yang memberi akan dia petunjuk dan taufik. Daya taufik. Taufik ni apa? Kekuatan untuk buat taat. Apa taufik ni? Kekuatan bukan kekuatan untuk buat taat. Kekuatan melakukan taat. Dan? Meninggalkan larangannya. Yes. Answer must be complete. Okay. Ini dia nama dia taufik. Okay, kita kena buat satu explanation kat sini lah. Supaya nota ni dia ada, dia tercatat, dia kekal. Nanti anak boleh tengok, nanti cucu boleh baca. Bila nanti kita bukukan dan kita boleh simpan sebagai saksi, sebagai bukti yang kita ada belajar pada Ain. Kita tulis lagi. Tulis lagi. Apa dia taufik ni? Taufik ni adalah kekuatan melaksanakan perintah dan kekuatan meninggalkan larangan Allah.
Okay. Everybody follow me or not? Atau you have lost in space? InsyaAllah. InsyaAllah boleh. InsyaAllah mau. Okay. Ikut lah. Sikit-sikit ikut. Follow. You follow, no problem. You don't follow, I don't know where you. Okay. Jadi, diri tu apa dia? Kita kena faham. Okay. Dan Allah jugalah yang memberi ilmu. Allah jugalah yang beri ilmu kat dia. Okay. Allah yang beri ilmu, dia kena faham betul-betul. Allah yang beri ilmu kat dia. Di mana tanpa ilmu, mana mungkin Pak kita boleh beribadat. Tidak bisa Pak kita ibadat. Tidak bisa kita beribadat tanpa ilmu daripada Tuhan. Siapa yang beri kita ilmu, itulah dikatakan, itulah Allah. Mana mungkin kita beribadat. Ni. Besok ada maraton 3 jam. 8 sampai 9. 7.30 ke 8 Ustaz? 7.30. Allah. 7.30. 7.30, 8.30. Sampai 8.30. 8.30 sampai pukul 10.30. Right, correct. Okay. Siapa nak ikut tempat yang sama? Surau Mukhlisin. Ceras. Okay. Sini aku. Panduan Imam Syafi'i. Wah, gereja sana, gereja sini, Pak. Tolak sana, tolak sini. Ni bagus pakai ni. Kalau pakai kertas ni. Leceh juga nak buat ni. Apa pada Imam Syafi'i? Panjang lah perkataan dia. Iza hifta'ala amalikal ujub. Fanzur riddaman tatlub. Wafi ayya sawabin targhab. Wa min ayyi iqabin tarhab. Okey, panjang lah. Kita pindah. Kita banyak je risau, kita banyak. Pindah ini ya. Ini kan senang. Wah, kertas banyak lagi wah. Banyak Ustaz, banyak ada 1 rim lagi Ustaz. Customer lah. Ada 1 rim. Kertas ni nak habis pun. Abang ni nak ambil dah. Aduh Ustaz, aduh. Jangan ambil beg orang lain kat pejabat Tak ada Ustaz, tak ada. Ustaz, jangan cerita Ustaz malu Ustaz. Malu yang cerita dengan orang. Jangan ambil beg orang lain kat pejabat Pakai dah korporat. Jaga. Okey. Kata Imam Syafi'i. Ini panduan ulama baginya. Jika kamu bimbang amalanmu terjebak dalam ujub. Dia direct cakap. Jika kamu bimbang amalanmu terjebak dalam ujub, mengakibatkan apa tadi akibat dari ujub tadi yang saya cakap tadi?
Yang ulama kata apa akibat wuduk? Takbur. Hilangkan Tak ada pahala. Hilang Semua pahala. Hilang pahala. Maka dia suruh buat panduan gini. Satu, lihatlah keredaan siapa kamu tuntut daripadanya. Fanzur ridha man tatlub. Satu. Dua. Apa pula tam AB ni? Tadi dia tulis satu. Apalah, biar ada. Pahala apakah yang kamu inginkan? Ini dia suruh kita berfikir dan meletakkan soalan-soalan berbentuk question mark. Azab apakah yang kamu takut? Question mark again. Nikmat kesihatan mana yang kamu syukuri? Musibah apa yang kamu ingat? Okey. Maka berkatalah terus Imam Syafi'i ini, dia kata apa? Jika kamu memikirkan salah satu daripada perkara-perkara ini, maka kamu akan melihat kerdilnya dirimu. Okey, ni. Dia tanya kita soalan. Apa jawapan dia ni? Satu, tuntut redha siapa? Pahala kamu minta dari siapa? Azab ini kamu fikir siapa yang turunkan? Nikmat kesihatan ni siapa yang beri? Musibah yang datang ini siapa yang turunkan? Ni semua ni lah. Ni. Maknanya kalau kena musibah, kamu ingat siapa? Maka jawapan semua ni adalah apa? Inilah. Apa jawapan ni? Allah. Allah. Ya Allah. Maknanya pahala ni bilik dia, keredaan ni bilik dia, azab ni dia yang turunkan, nikmat kesihatan ni dia yang beri, musibah ni dia yang turunkan. Jadi kalau semua daripada dia, apa yang kamu nak kata kamu punya? Kamu tak boleh tepis apa benda penyakit yang diturunkan. Kamu tak boleh tepis apa musibah yang kamu nak elakkan. Kamu tak boleh apa? Tak boleh bagi pahala kepada diri kamu. Tetapi Allah yang beri pahala. Allah juga yang beri ridha. Kamu cuma usaha mendapat ridha Allah. Jadi bila memikirkan, kamu akan lihat kedilnya dirimu. Bila kedil, maknanya tak ada apa nak ingat dengan kita ni.
Ni kedil ni. Ni kedil. Bukan kedil yang kita kata orang kedil tu. Kau tahu orang kedil, orang kedil. Tahu. Orang pendek tu lah. Dia kecil-kecil. Orang bantut. Bantut lah macam OKU orang kata. Kedil. Hati akan merasa kedil bila merasakan akan kehebatan Allah. Kalau tak rasa hebat Allah, tak adalah hati tu rasa kedil. Ini petua yang diberi oleh Imam Syafi'i. Kau fikir diri kau ni siapa? Kau ni boleh ke? Gini boleh ke gini, boleh ke gini? Panduan daripada Imam Syafi'i. Ini panduan daripada Imam Ghazali pula. Ini ulama-ulama kita ni bagi panduan untuk hilangkan wujud dan sombong. Ini tambah sebutan lagi lah. Apalah kita ambil lah pesanan ni. Semoga ulama ni diperwaris Nabi. Kita ambil pesanan dia ni, dia menguraikan daripada apa yang Nabi kata dan apa yang Nabi sebut. Jadi dia menguraikan. Dalam menguraikan tu pula, kita hendaklah cuba untuk memahami apa. Dia kata apa ni? Jika melihat apa pula ni? Anak kecil, maka katakanlah dia belum melakukan maksiat. Sedangkan dirimu lebih tua dan banyak lakukan maksiat. Jadi tak adalah pandang budak kecil ni rasa hina, rasa apa. Bila pandang orang rasa hina tu, nama dia sombong. Bila pandang rasa kita ni baik, budak kecil ni ada apa, kita rasa heran pada diri kita. Bandingan dengan orang rasa sombong bila pandang anak kecil. B. Jika memandang orang yang lebih tua pula, apa yang dia kata, anggaplah dia terlebih dahulu apa? Makan garam. Berpengalaman. Beribadah daripadamu. Ini pahala dia banyak. Dia lagi dah lama ibadah. Umur 80 dia lagi banyak sebanyak kita. Jadi jangan rasa pandang dihina, dah tua, yang pandang dia apa, kenapa? Dia lagi banyak ibadah. Dia lagi banyak zikir. Kalau banding kita, sebab apa? Umur dia lebih tua dari kita. Itu dia ajar oleh ulama gitu. C. Jika melihat orang berilmu, maka anggaplah dia telah mendapat anugerah ilmu yang mungkin kamu tidak dapat.
Tak adalah kata sombong, tak ada cerita dia, tak adalah. Tak adalah kita pula nak rasa kita ni hebat. Kita anggap dia dapat, kita ni tengah mencari. Jika melihat orang jahil, nampak orang jahil, tak ada ilmu, anggaplah ia lakukan maksiat kerana jahilnya. Sedangkan kamu DNG buat maksiat dalam keadaan ada ilmu. Okay. Jika melihat orang kafir, anggaplah tiada siapa yang tahu pengakhiran seseorang. Dia mungkin masuk Islam di akhir umurnya dan amalannya lebih baik dan mati dalam husnul khotimah. Okey. Ini panduan Imam Ghazali. Supaya kita jangan rasa kita hebat, jangan sujud, jangan sombong. Tengok orang ni, fikir cara macam ni. Tengok orang ni, fikir cara macam ni. Tengok orang ni, fikir cara macam ni. Okay. Okey. Cukup. Di jahil ke? Pada petang ni. Saya besarkan. Wah, berapa slide wah? Petang ni wah. 4 Ustaz. Empat. Ya, Ya, empat. 4 dia Ustaz. Satu. 1, 2. Okey. Tiga. Tiga lah. 3. Tiga. Ni lah. Satu. Dua. Tiga. Betul? Betul Ustaz. Ustaz, tolong buka slide 1, Ustaz. Satu. Ni. Okey, nak screenshot. Apa short-short lah, tak apa. Terima kasih, Ustaz. Okey. Okey, dia nak keluar ni. InsyaAllah. Baik, jangan lupa Ustaz. Jangan lupa. Baik, jangan lupa Ustaz. Ibu, berapa apa dia bersalam nanti dulu. Tak, baik, jangan lupa. Baik. Slide 2. Dapat tak tiga-tiga ni? Masukkanlah dalam grup. Dapat Ustaz. Dapat. Ini kita Ada Ustaz belajar tu. ujuk. Kita belajar ringkas dulu kan. Dapat ilmu ujuk ni apa, takbur ni apa. Dapat ni ujuk, tengok punca dia apa. Jangan buat macam ni, nanti pahala kita hilang. Jadi ini panduan yang sangat ringkas lah, masa sejam ni. Nanti bila kita berbuka kita tasawuf, lain kali kita buka tasawuf, kita baca Benar Bagi Hati, kita baca ni balik. Jadi ulangan kali kedua yang kita lebih mudah faham dan mendapat panduan yang lebih tepat daripada para ulama. Okey. Saya nak keluar dulu ni. Okey, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Apa benda? Ustaz tak bagi salam ni keluar. Tu dia.
Belum cakap apa-apa. Sebab Ustaz Okey. bagi je. Ustaz rasa tu tempat kau. Terima kasih. Oh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum ala syafi'i anbiya muslimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Apa maaf wabillahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Terima kasih. Ustaz, terima kasih. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah.